A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah di atas nikmat dapat bertemu lagi dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Tadi kita dah mula dah sebenarnya, tapi disebabkan ada masalah lain, jadi saya mula daripada awal balik semula. Saya mohon kemaafan di atas kesulitan yang berlaku. Baik, dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah meneliti berkenaan dengan jenis-jenis kalimah di dalam ilmu usul fiqh. Maknanya apabila seseorang berbicara dalam bahasa Arab, maka kalimah yang dia gunakan dalam tutur bicaranya itu sebenarnya kalimah itu mempunyai status, mempunyai jenis-jenis tertentu. Dan alhamdulillah dalam pertemuan-pertemuan sebelum ni kita telah meneliti berkenaan dengan an-nas. Kita telah meneliti tentang kalimah yang dinamakan sebagai al-mujmal. Kita juga telah meneliti kalimah yang namanya al-mubayyan ataupun al-bayan itu sendiri. Dan alhamdulillah, moga-moga kita telah pun memahami dengan baik perbahasan-perbahasan kalimah-kalimah tersebut dalam kelas-kelas yang telah lepas. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneliti pula berkenaan dengan satu status kalimah yang baru, iaitu al-zahir. Imamul Haramain rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut dalam matan beliau, wal-zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Jadi insyaAllah kita akan meneliti teks Imamul Haramain ini berdasarkan huraian yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bismillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, qala sayyiduna al-imam al-Hattabul Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i qurratil ain wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Wal-zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar kal asadi fi nahwi ra'aitul yawma asada fa innahu zahirun fil hayawan al-muftaris li'annahu al-ma'na al-haqiqiyyu wa muhtamilun lirrajuli syuja'. Okey. Matan Imamul Haramain berbunyi, al-zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Baik, Imam Al-Haramain menyatakan al-zahir, maksudnya kalimah yang dinamakan sebagai al-zahir. Apabila suatu kalimah itu dia dinamakan sebagai al-zahir, maka dia sebenarnya kalimah apa? Apa jenis kalimah ini? Ma. Maksudnya ayyu kalimatin. Ma di sini bermaksud apa sahaja kalimah. Ihtamala amrain, apa saja kalimah yang dia mengandungi dua perkara. Maksud dia memiliki dua makna. Maksud dia dua makna atau lebih, tak semestinya kena dua. Tetapi yang pasti paling kurang dia ada dua makna dan mungkin boleh lebih. Ini dimasukkan mahtamala amrain. Maksudnya ayyu kalimatin tahtamilu amrain, ay tahtamilu ma'nayain au akthar min ma'nayain. Sebarang kalimah yang mengandungi dua perkara, iaitu dua makna atau lebih. Kemudian kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ahaduhuma, maksudnya ahadul amrain azharu minal akhar.
Salah satu di antara dua makna tersebut, itu kalau kalimah itu mempunyai dua makna lah. Kalau kalimah itu ada tiga makna contohnya, maka salah satu daripada tiga makna tu. Begitulah seterusnya. Cuma di sini datangkan contoh sekiranya kalimah itu ada dua makna. Salah satu di antara dua makna bagi kalimah tersebut adalah lebih zahir. Maksudnya lebih diingati, lebih digunakan, lebih digunakan berbanding dengan makna yang satu lagi. Jadi sebarang kalimah yang dia kalau dilihat dari sudut makna dia ada dua makna contohnya, atau mungkin lebih. Yang penting dia bukan hanya ada satu makna. Okey, katakan dia ada hanya dua makna. Maknanya dua makna tersebut bukan bermaksud kalimah itu digunakan pada kebanyakan ucapan masyarakat Arab, digunakan untuk kedua-dua makna tersebut. Maknanya makna pertama pun banyak digunakan, makna yang kedua pun banyak digunakan. Selalunya tidak. Selalunya bila disebut saja kalimah itu, orang akan teringat dengan makna yang tertentu. Maksudnya dia ada dua makna, orang akan teringat dengan salah satu makna sahaja biasanya. Adapun makna yang satu lagi, orang tak teringat sangat. Melainkan sekiranya ada bukti yang menunjukkan bahawa makna yang diinginkan daripada kalimah yang digunakan oleh orang yang bercakap tersebut bukan makna yang famous, bukan makna yang masyhur, sebaliknya makna yang jarang-jarang orang teringat kepada makna tersebut. Ini yang dimaksudkan wal-zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Lalu Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mendatangkan contoh. Kal asad. Contohnya seperti kalimah al-asad. Apa makna asad, Fatimah? Al-asad maknanya singa. Asad bermaksud singa. Asad bermaksud singa. Jadi kalimah asad dia ada makna singa. Dia memiliki makna iaitu seekor binatang yang kita kata singa. Dia bukan kucing, dia bukan harimau, dia bukan belalang, dia singa. Asad merujuk kepada satu binatang yang kita kenali. Dalam masa yang sama, kalimah asad juga mengandungi, kadang-kadang digunakan oleh orang Arab menunjukkan kepada maksud seorang yang berani. Jadi kadang-kadang digunakan kalimah asad bermaksud bukan singa tetapi bermaksud orang yang berani. Tetapi biasanya bila orang sebut kalimah singa, makna yang akan mula-mula singgah di minda kita adalah binatang itu. Jadi sebarang kalimah yang keadaannya adalah seperti ini, dia ada dua makna contohnya. Makna yang akan mula-mula hinggap dalam pemikiran kita bila disebut kalimah itu adalah makna tertentu, dan makna yang satu lagi pula mungkin tak singgah di minda kita. Walaupun secara bahasa boleh digunakan untuk makna yang kedua. Jadi kalau begitu keadaannya, kalimah tersebut dinamakan al-zahir. Kalimah tersebut dinamakan al-zahir. Contoh di sini al-asad. Kalimah al-asad. Al-asad merujuk kepada binatang yang ganas itu, dan kita tahu apakah jenis binatang itu, iaitu yang kita dalam bahasa Melayu memanggilnya singa. Orang putih panggil lion. Okey. Contohnya kalimah al-asad di dalam seumpama, maksudnya di dalam ucapan seumpama ra'aitul yauma asadan fi nahwi ra'aitul yauma asada. Jadi dalam satu ucapan contohnya, satu orang Arab bercakap, ra'aitul yauma asadan. Saya telah melihat pada hari ini seekor singa. Saya telah melihat seekor singa pada hari ini. Dia sebut perkara itu kepada kita, ra'aitul yauma asadan. Kita yang dengar, apa yang kita akan fikir? Dia tengok apa? Yang kita faham, dia melihat seekor binatang yang ganas itu, yang bukan kucing, bukan harimau, bukan gajah, tapi binatang yang kita semua sedia maklum, dan dalam bahasa Melayu kita panggil binatang itu dengan nama singa. Dalam bahasa Arab kita panggil asad. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris. Sesungguhnya
kalimah asad itu, lafaz asad itu adalah jelas. Maksudnya jelas terpampang pada minda kita bila digunakan kalimah ini. Jelas terpampang pada makna apa? Pada makna al-hayawan al-muftaris. Pada makna seekor binatang yang memburu. Dia bukan binatang yang makan tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya binatang ganas yang memburu binatang lain. Bukan semua binatang yang memburu, sebaliknya satu binatang khusus, iaitu singa dalam bahasa Melayu kita dan lion dalam bahasa Inggeris contohnya. Orang Minang kata singo, orang Minang kata singo. Orang Melayu kita panggil kata singa. Okey. Li'annahu al-ma'na al-haqiqi. Okey, lalu kata Imam Al-Mahalli, kalau kita buka dalam Syarhul Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullah, kalau kita buka kitab ni contohnya, kita akan mendapati bahawa ini adalah ucapan asalnya Imam Al-Mahalli. Dan kita semua sedia maklum kitab Qurratul Ain ini Imam Al-Hattab mendatangkan kalimah Imam Al-Mahalli dan beliau juga menambah daripada pihak beliau sendiri. Dan kadang-kadang ada kalimah yang digunakan oleh Imam Al-Mahalli ditukar dan diubah suai oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Jadi kalau kita rujuk dalam Syarah Al-Mahalli, kita akan mendapati bahawa ucapan ra'aitul yauma asadan fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris li'annahu al-ma'na al-haqiqi itu adalah memang ayat Imam Al-Mahalli. Jadi Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kenapa kalimah asad itu maknanya jelas pada al-hayawan al-muftaris. Kenapa tidak merujuk kepada, kenapa kalimah asad tidak maknanya bukan jelas pada seorang yang berani contohnya. Tapi bila gunanya kalimah asad, makna yang jelas yang akan terpampang, yang akan terus singgah dalam minda kita adalah al-hayawan al-muftaris. Kenapa? Lalu kata beliau li'annahu al-ma'na al-haqiqi, kerana kalimah asad bermaksud seekor haiwan yang memburu itu, haiwan yang ganas itu, itulah makna al-haqiqi, makna yang hakiki bagi kalimah asad. Dalam bahasa Arab kita tahu kadang-kadang satu kalimah dia ada makna hakiki, dia ada makna majazi. Dia ada makna hakiki, maknanya memang asal kalimah itu digunakan untuk makna itu. Kemudian kalimah itu juga digunakan pada makna lain yang pada asalnya makna itu bukan milik kalimah tersebut. Contoh macam kalimah asad. Asal penggunaan asal dari segi bahasa Arab, kalimah asad bukan bermaksud seorang lelaki yang berani. Kalimah asad adalah bermakna haiwan yang ganas itu, yang memburu tersebut. Namun akhirnya selepas itu orang Arab kadang-kadang menggunakan juga kalimah asad untuk makna yang lain. Maksudnya mereka telah mendatangkan makna baru bagi kalimah asad. Jadi bila orang tanya kalau begitu, apakah makna hakiki bagi kalimah asad? Kita kata iaitu makna asal bagi kalimah asad. Apa dia makna asal bagi kalimah asad? Merujuk kepada binatang yang ganas, binatang yang memburu. Okey, dalam masa yang sama dia ada makna yang kedua yang kita sebut tadi sebagai orang yang berani, seorang lelaki yang berani contohnya. Al-asad merujuk kepada lelaki yang berani. Itu bukan makna asal bagi kalimah asad, tetapi dia sudah ditambah oleh orang Arab. Bila mereka guna kalimah asad, kadang-kadang makna yang mereka inginkan juga merujuk kepada lelaki yang berani. Cuma itu bukan asal makna al-asad, sebaliknya mereka iaitu orang Arab telah menambah makna baru bagi kalimah asad. Dalam masa yang sama, makna asal bagi kalimah asad juga tetap digunakan oleh orang Arab. Okey, jadi tahulah kita mengapa kalimah al-asad adalah makna yang akan terus terpampang di minda kita peringkat awalnya, kerana itu adalah makna asal bagi kalimah asad, ataupun kita gunakan dengan istilah al-ma'na al-haqiqi, makna hakiki bagi kalimah asad. Wa muhtamilun lil rajuli syuja', wa muhtamilun lil rajuli syuja'. Kalau kita buat perbandingan di antara kalam Imam Mahalli dengan kalam Imam Al-Hattab Al-Maliki, kita kata oh sekarang Imam Hattab tukar sikit. Kalau ikut asal ucapan Imam Al-Mahalli, beliau sebut muhtamilun
lirrajuli syuja'i badalahu. Ayat ini sudah dibuat sedikit perubahan oleh Imam Al-Khattab, lalu beliau tukar kepada wa muhtamilun lirrajuli syuja'. Walaupun begitu sebenarnya tidaklah terlalu jauh beza di antara dua kalimah, dua ayat ini. Cuma Imam Al-Khattab ingin menjelaskan lagi maksud Imam Al-Mahalli, lalu ditukar kepada asalnya muhtamilun lirrajuli syuja' ibadalahu, ditukar kepada wa muhtamilun lirrajuli syuja'. Okey, Imam Al-Khattab menyatakan makna ataupun kalimah al-asad, maka kalimah al-asad juga turut mengandungi makna ar-rajul asy-syuja'. Kalimah al-asad turut mengandungi makna seorang lelaki yang berani. Maknanya kalau saya kata pada saya, subhanallah, hadzal rajul subhanallah asad, huwa asad. Ini adalah asad. Jadi bila digunakan kalimah hadzal rajulu asadun, maknanya dia sudah menggunakan kalimah asad bukan lagi bermaksud binatang yang ganas. Sebaliknya dia menggunakan kalimah asad dengan maksud seorang lelaki yang berani, seorang lelaki yang berani. Okey, ada satu soalan ditanya di sini di bahagian komen. Ustaz, kita ini belajar lepas belajar syarah Mahalli ke eloknya? Bagi pendapat saya eloknya begitu. Baik, sebab dalam kitab Qurratul Ain beliau ada mendatangkan tambahan-tambahan yang agak luas, tidak seperti dalam kitab Imam Al-Mahalli. Cuma peranan Imam Al-Khattab, beliau nak menjelaskan apa yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli, tapi ada juga tambahan-tambahan yang detail yang beliau datangkan yang tidak ada dalam kitab Al-Imam Al-Mahalli. Jadi mungkin bagi yang belum pernah belajar Syarhul Mahalli 'alal Waraqat, dia akan rasa kok asal yang perbahasan ni jadi macam terlalu merimbun, terlalu macam panjang. Jadi dia akan mungkin putus asa mungkin. Kenapa kitab ni bincangnya Allah bila nak khatam contohnya, dia akan rasa tertekan. Tapi kalau mereka yang telah belajar kitab Al-Mahalli, dia akan rasa nak tahu lagi. Okey, apa perincian yang kalau kita baca syarah Al-Mahalli secara kasar kita tak nampak, tapi rupanya telah dikeluarkan ataupun dijelaskan oleh Imam Al-Khattab Al-Maliki mutiara-mutiara yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi boleh juga kita tak baca syarah Mahalli tapi terus baca kitab ni, tapi dia perlukan kepada kesabaran. Namun seeloknya dibaca dahulu syarah Imam Mahalli, barulah dibaca kitab ini, supaya kita akan melengkapi pembacaan kita terhadap syarah Al-Imam Al-Mahalli. Okey, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah kita balik pada cerita tadi, kalimah asad dia ada dua makna. Bila dia ada dua makna, satu makna adalah makna yang akan jelas terpampang, yang akan terus singgah dalam minda kita. Satu makna lagi mungkin tak singgah, mungkin kita tak terfikir. Jadi kalau begitu keadaannya, kalimah tersebut dinamakan al-zahir. Kalimah itu dinamakan al-zahir. Contoh macam kalimah al-asad tadi. Dia ada, bila sebut asad, apa yang orang akan ingat dulu? Orang akan ingat, asad bermaksud singa. Tapi kalau saya kata ra'aitul yauma asadan yulqil khutbah, saya telah melihat seekor singa menyampaikan khutbah. Orang dengar, saya telah melihat seekor singa. Okey, orang faham singa lah, binatang tu. Tiba-tiba yulqil khutbah, telah memberikan khutbah. Orang kata, orang kata, bukan singa yang diinginkan. Diinginkan lelaki yang berani. Baru orang pun kata, bukan makna singa, ada makna yang kedua. Jadi kalimah yang macam ini keadaannya, kalimah ini dinamakan al-zahir. Okey. Jadi contoh macam kalimah al-asad tadi, dia ada makna al-hakiki dia, iaitu makna asal dia, makna yang akan terus terpampang dalam minda kita bila digunakan kalimah al-asad, iaitu seekor singa. Dan dia juga mempunyai makna lain, iaitu seorang lelaki yang berani. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, wal-zahiru fil haqiqati huwa al-ihtimalur rajih. Jadi al-zahir, kalimah al-zahir pada hakikatnya adalah al-ihtimalur rajih.
Maknanya sesuatu kalimah kalau dia ada dua makna, manakah makna yang paling rajih secara bahasa? Manakah kalimah yang paling kuat yang akan terus singgah di minda kita berdasarkan bahasa? Jadi macam kalimah al-asad tadi. Bila sebut al-asad, kita akan ingat apa? Kita akan ingat singa. Jadi ada satu lagi makna bagi asad, iaitu lelaki yang berani. Cuma makna tu tidak terus singgah dalam minda kita. Jadi kemungkinan yang paling kuat itu secara bahasa itulah kalimah, itu dah dinamakan sebagai al-zahir. Okey. Sebab kalau kita tengok dalam kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, beliau menyatakan al-zahir adalah kalimah yang mengandungi dua kemungkinan, salah satunya lebih kuat daripada yang satu lagi. Lalu kata Imam Al-Hattab, sebenarnya secara hakikinya al-zahir bukan satu kalimah yang mengandungi dua kemungkinan makna yang salah satunya lebih kuat daripada yang satu lagi. Sebaliknya al-zahir adalah kemungkinan yang paling kuat itu sendiri. Al-zahir pada hakikatnya adalah al-ihtimalur rajih. Adalah kalimah yang adalah sebarang kalimah yang digunakan untuk makna yang kuat. Sekiranya fa in humilal lafzu ala al-ihtimalil marjuh summiyal lafzu muawwala. Sekiranya lafaz itu, sesuatu lafaz telah ditanggung, diertikan, diberikan makna berdasarkan kemungkinan yang tidak kuat secara bahasa, maka kalimah itu summiyal lafzu muawwala. Kalimah itu akan dinamakan muawwal. Maksudnya lafaz ini dinamakan sebagai lafaz muawwal. Jadi mungkin kalau kita tengok apa beza? Apa sebenarnya yang ingin dinyatakan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki? Sebab kalau kita tengok dalam ayat Imam Al-Haramain, waz-zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Az-zahir adalah sebarang kalimah yang mengandungi dua makna yang salah satu di antara dua makna tersebut adalah paling zahir, maksudnya paling cepat singgah dalam minda kita. Jadi kalau ikut zahir ataupun ikut apa yang difahami secara kasar daripada ayat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kalimah asad apabila digunakan pada apa makna sekalipun, dia akan dinamakan al-zahir. Contoh, ana zahabtu ila hadiqatil hayawan faraitu asadan. Saya telah pergi ke zoo dan saya telah melihat seekor singa. Jadi kalimah asad yang saya gunakan itu dinamakan al-zahir sebab dia ada dua makna, cuma salah satu di antara dua makna itu adalah paling kuat. Kalau saya kata contohnya, ana zahabtu ilal masjid faraitu asada yatawadda. Saya telah pergi ke masjid lalu saya mendapati seekor singa berwudu. Saya telah mendapati seekor singa sedang berwudu. Jadi saya kata zahabtu ilal masjid faraitul asada yatawadda. Saya telah melihat seekor singa berwudu. Jadi kalau ikut definisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kalimah asad yang saya gunakan tadi, faraitul asada yatawadda, kalimah asad itu juga dinamakan al-zahir. Kalimah asad itu juga dinamakan al-zahir. Sebab kalau ikut semata-mata ayat Imam Al-Haramain, kita akan faham al-zahir adalah apa saja kalimah yang dia mempunyai dua makna atau lebih, yang salah satu maknanya adalah kemungkinan yang paling kuat. Jadi contoh macam kalimah asad, saya gunakan asad dengan makna hayawan muftaris, juga dinamakan al-zahir. Kalau saya gunakan al-asad dengan makna orang yang berani, juga akan dianggap sebagai al-zahir kalau kita berpada dengan definisi yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Lalu Imam Al-Hattab menyatakan hakikatnya bukan begitu. Jadi beliau ingin menyatakan jangan salah faham dengan ayat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebenarnya kata beliau, Imam Al-Haramain ingin menyatakan al-zahir adalah kemungkinan, adalah kalimah yang digunakan berdasarkan makna yang paling kuat.
Kalau kalimah itu digunakan pada makna yang tidak kuat dari sudut bahasa, maka kalimah itu tidak lagi dinamakan al-zahir, tetapi akan digunakan ataupun dinamakan sebagai muawwal. Okey, saya sebut slow. Saya buat contoh tadi, bila saya kata ana ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawan. Saya telah melihat seekor singa di zoo. Jadi kalau ikut semata-mata definisi Imam Al-Haramain, kalau kita semata-mata melihat definisi az-zahir yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain, iaitu mahtamal amrain ahaduhuma azharu minal akhar, kita akan mengatakan okey, kalimah asad di sini dia ada dua makna, iaitu kalau melihat dari segi penggunaan orang Arab, asad ada dua makna. Satu maksud dia singa, satu lagi maksud dia orang yang berani. Cuma bukan dua-dua makna ni akan kuat, mempunyai unsur kuat yang sama. Sebaliknya antara dua makna ni ada yang lebih kuat dari sudut bahasa, iaitu kalau merujuk kepada kalimah al-asad, makna yang paling kuat bagi al-asad adalah seekor singa. Okey, kalau kalimah itu dia ada dua makna dan salah satunya lebih kuat daripada makna yang satu lagi, maka kalimah itu sendiri dinamakan asad. Kalimah itu sendiri dinamakan sebagai al-zahir. Lalu kalau saya sebut pula satu ucapan lain, saya kata ana wajadtul asada yatawadda. Saya telah mendapati seekor singa berwuduk. Jadi ketika itu asad yang saya gunakan dalam ayat yang kedua ini, dia juga mempunyai dua makna. Salah satunya lebih kuat daripada satu yang lain, satu yang lain. Makna yang lebih kuat bagi asad adalah seekor singa. Makna yang tidak kuat bagi kalimah asad adalah orang lelaki yang berani. Jadi oleh kerana saya telah menggunakan kalimah asad yang ada dua makna, yang salah satunya lebih kuat daripada satu yang lain, maka kalimah al-asad yang saya datangkan dalam ayat ra'aitu ataupun wajatul asada yatawadda, saya mendapati seekor singa berwuduk, kalimah asad dalam contoh ini juga dinamakan al-zahir. Namun bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, pada hakikatnya al-zahir bukan kalimah yang mengandungi dua kemungkinan. Al-zahir adalah kalimah yang digunakan pada makna yang paling kuat di antara dua makna bagi suatu kalimah. Jadi kalau saya guna contohnya, ana zahabtu ila hadiqatil hayawan fawajadtu asadan. Saya telah pergi ke zoo dan saya dapati seekor singa. Atau saya tak sebut secara panjang, saya kata ana ra'aitu asadan, gitu ya kata. Ustaz Nawawi kata Bashar Asad. Allah Ta'ala. Okey, ini contoh. Bashar Asad tu nama orang lah. Okey, ni Asad dari segi bahasa semata-mata. Kalau saya sebut ana ra'aitu asadan, saya telah melihat seekor singa. Jadi ketika itu kalimah singa yang saya gunakan tersebut, dia adalah merujuk kepada makna seekor haiwan. Jadi ketika itu asad dalam contoh ini dinamakan al-zahir. Tapi kalau saya guna kalimah asad dalam contoh yang lain, contohnya saya kata wajatul asada yatawadda, saya mendapati seekor singa berwuduk, maka ketika itu kalimah asad yang saya gunakan berdasarkan contoh yang kedua ini tidak dinamakan al-zahir, tetapi dinamakan muawwal. Kerana ada keganjilan pada kalimah asad untuk kita ertikan dalam contoh yang kedua ini sebagai seekor singa. Sebab secara adatnya singa tidak akan berwuduk. Yang berwuduk adalah orang. Maka apabila ada sebarang keganjilan dalam ayat tersebut dan ada petunjuk yang menunjukkan bahawa makna yang diinginkan bagi kalimah asad bukanlah makna yang paling kuat bagi asad, iaitu seekor singa. Sebaliknya makna yang lemah bagi asad, iaitu lelaki yang kuat, lelaki yang berani. Sebabkan ada petunjuk dalam ayat ini, saya kata ya tawadda, berwuduk. Jadi kalimah berwuduk itu menjadi petunjuk bahawa asad yang saya inginkan bukan seekor haiwan, sebaliknya merujuk kepada seorang yang berani. Maka apabila saya menggunakan kalimah asad dalam contoh yang kedua tadi, kalimah asad itu tidak dinamakan al-zahir, tetapi dinamakan muawwal.
Ini kata Imam Al-Hattab. Sebab kalau ikut apa yang kita faham secara zahir daripada kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Haramain menyatakan az-zahir merujuk kepada mana-mana kalimah yang dia ada dua makna atau lebih, yang salah satu maknanya adalah lebih kuat. Jadi kalau ikut semata-mata apa yang kita fahami daripada kalam Imam Al-Haramain, saya guna kalimah asad dalam apa keadaan sekalipun dia dinamakan az-zahir. Sedangkan Imam Al-Hattab mengatakan bukan itu yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain ingin menyatakan az-zahir adalah sesuatu kalimah yang dia ada dua makna atau lebih, tetapi digunakan pada makna yang paling kuat. Tapi kalau al-muawwal pula adalah satu kalimah yang ada dua makna atau lebih, tetapi kalimah itu digunakan pada makna yang bukan paling kuat. Okey. Harap-harapnya jelas ya di sisi para pendengar, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sedikitlah huraian. Ini saya buat contoh tengok macam mana Imam Al-Hattab beliau menjelaskan kembali apa yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain dan menjelaskan keinginan yang didatangkan dalam huraian Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Cuma kalau macam perkara ini mungkin agak dalam dan mungkin menyebabkan bagi mereka yang belum berkenalan ataupun belum pernah membaca kitab Imam Al-Jalal Al-Mahalli mungkin akan terpinga-pinga. Tapi bagi yang telah belajar, dia akan dia sudah ada satu gambaran, so sekadar tambahan kepada gambaran yang telah ada. Okey, kesimpulannya kita sebut al-zahir adalah satu kalimah yang dia pada hakikatnya ada dua makna atau lebih. Secara bahasanya dia ada dua makna atau lebih, tetapi dia telah digunakan pada makna yang paling kuat dari sudut bahasa. Manakala kalau kalimah yang mempunyai dua makna atau lebih tersebut digunakan pada makna yang bukan paling kuat, sebaliknya pada makna yang kedua atau ketiga atau keempat, maka ketika itu kalimah itu dinamakan muawwal, dinamakan muawwal. Wa innama yuawwalu bid-dalil. Muawwal ni apa maksud dia? Takwil. Takwil ni kita kata maksud takwil adalah menggunakan suatu kalimah bukan pada maknanya yang hakiki. Menggunakan satu kalimah bukan pada maknanya yang hakiki. Contoh, bila saya kata ana wajadtul asada yatawadda, saya telah mendapati seekor singa berwuduk. Jadi saya ketika itu telah menggunakan kalimah singa bukan pada makna yang paling kuat bagi singa. Sebab makna yang paling kuat bagi singa adalah seekor singa. Sedangkan sewaktu saya sebut ra'aitul asada yatawadda, yang saya inginkan adalah saya ingin menyatakan bahawa ada seorang yang berani telah berwuduk. Jadi ketika itu saya telah menggunakan kalimah asad bukan pada maknanya yang paling kuat dari sudut bahasa, tapi saya guna kepada makna yang lain bagi kalimah asad. Maka itu dinamakan takwil, itu dinamakan sebagai takwil. Okey. Allahumma salli ala habib. Sebentar ya. Tengok sikit kalau saya pernah ada buat catatan untuk tambahan. Okey. Okey. Khair insya-Allah Saya nak cari sikit, lupa dia ada satu istilah ataupun definisi bagi at-ta'wil, sarful lafzi. Bentar tengok sekejap. Untuk catatan kita kan, saya pun tak terlupa pula sarful lafz.
Sebentar, saya nak tengok pun dari segi definisi at-ta'wil yang diinginkan oleh para ulama. Sebab nanti kita akan tengok tentang satu perbahasan. Okey, at-ta'wilu fil asli ni dalam kitab at-ta'rifat. Dalam kitab at-ta'rifat karangan al-Imam al-Jurjani, at-ta'wilu fil asli at-tarji'. Wa fi syar'i sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir ila ma'nan yahtamiluhu. Okey. Jadi sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir. Sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir. Ta'wil ini kata Imam Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat, secara bila kita guna istilah syariatnya, at-ta'wil bermaksud sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir. Kita mengalihkan satu lafaz daripada maknanya yang zahir, maknanya yang paling kuat secara bahasa, ila ma'nan yahtamiluhu, kepada makna lain yang turut mengandungi ataupun turut kena dengan kalimah tersebut. Kalimah tu dia ada dua makna atau lebih. Kita tak guna kalimah itu kepada makna yang paling kuat secara bahasa. Sebaliknya kita pindahkan, kita alihkan kepada makna yang kedua atau yang ketiga, berdasarkan makna ataupun berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang yang bercakap. Jadi itu namanya ta'wil. Sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir ila ma'nan yahtamiluhu. Itu adalah definisi bagi at-ta'wil. Okey, itu adalah definisi bagi at-ta'wil. Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila sesuatu kalimah itu sudah dipindahkan, sudah dialihkan daripada diertikan kepada makna yang kuat secara bahasa, sebaliknya kita pindahkan, kita alihkan kalimah itu kepada makna lain. Yang kalau melihat semata-mata bahasa, erti itu ataupun makna itu tidak dianggap makna yang kuat bagi kalimah tersebut. Maka kita kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, beliau menyatakan wa innama yu'awwalu bid-dalil. Maka sesuatu kalimah dia akan ditakwil, maksudnya dia akan ditukar, akan dialihkan maknanya daripada makna yang paling kuat kepada makna yang tidak kuat. Tindakan itu hanya boleh, takwil hanya boleh dengan sebab ada dalil. Baik, kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita memahami satu kalimah berdasarkan makna yang tidak kuat. Contoh, saya jumpa kat tuan-tuan, saya kata, wallahi ana ra'aitu asadan. Demi Allah, saya telah melihat seekor singa. Saya senyap begitu ya. Saya tak kata pula saya tengok di mana, tengok di masjid ke, tengok dia bagi khutbah ke. Saya tak kata begitu. Saya hanya sebut, wallahi ana ra'aitul asad. Ana ra'aitu asadan al-yawm. Demi Allah, saya telah melihat seekor singa pada hari ini. Jadi ketika itu saya sudah menggunakan kalimah singa, dan kalimah singa dia ada banyak makna, tapi dalam banyak-banyak makna tu, makna yang paling kuat sekali bagi kalimah singa adalah merujuk kepada binatang yang ganas yang kita semua tahu. Jadi apabila saya menggunakan ayat tadi, saya kata wallahi ana ra'aitul asad al-yawm, ana ra'aitu asadan al-yawm, saya lihat seekor singa pada hari ini. Tuan-tuan yang mendengar ucapan saya, tak boleh tuan-tuan fahami, oh maknanya dia tengok seorang yang berani. Tuan-tuan faham, oh maknanya saya melihat seekor binatang, saya melihat seorang yang berani. Tuan-tuan pindahkan kalimah asad yang saya gunakan, pindahkan daripada makna yang kuat bagi kalimah asad iaitu seekor binatang, tuan-tuan pindahkan kepada makna yang tidak kuat, sedangkan tidak ada sebarang bukti dan dalil yang menunjukkan bahawa saya sebenarnya menginginkan makna lain bagi kalimah asad. Kalau tuan-tuan buat begitu, itu tindakan yang salah. Itu tindakan yang salah, yang bercanggah dengan konsep ilmu. Sebaliknya, suatu kalimah itu kalau digunakan, kita berpegang dengan makna yang paling kuat bagi kalimah itu. Walaupun dia ada banyak makna, kita tengok makna yang paling kuat bagi kalimah itu apa dia, secara bahasa. Tapi kalau ada dalil, ada petunjuk yang menunjukkan bahawa saya tidak inginkan makna yang paling kuat, sebaliknya saya inginkan makna yang kalau ikut dari segi bahasa bukan paling kuat, tetapi
disebabkan ada petunjuk. Ini menunjukkan makna yang tak kuat itu sebenarnya yang diinginkan dalam ayat tadi. Maka ketika itu boleh. Sebab ada dalil. Sebab tu disebut sini, wa innama yu'awwalu bid-dalil. Sesungguhnya sesuatu kalimah yang ada dua makna, yang dia memiliki satu makna yang paling kuat, dia hanya akan ditakwil. Maksudnya dipindahkan daripada makna yang paling kuat kepada makna yang tidak kuat disebabkan ada dalil. Bid dalil ay bisababi wujudid dalil, disebabkan adanya dalil. Kama qal wa yu'awwalu zahiru bid dalil. Sebagaimana kata Imam Mahali kata, sebagaimana beliau iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini telah berkata, kama qal, maksudnya kama qala Imam Al-Haramain Al-Juwaini wa yu'awwalu zahiru bid dalil. Sebarang kalimah yang zahir, sebarang kalimah yang dia adalah az-zahir, maksudnya dia ada dua makna. Dia salah satu maknanya paling kuat. Kita hanya boleh memindahkan kalimah itu kepada makna yang lain disebabkan ada dalil. Wa yu'awwalu zahiru bid dalil. Suatu kalimah yang dia berstatus zahir. Maksud berstatus zahir di sini dia ada dua makna. Satu paling kuat, satu kurang kuat. Kita hanya boleh pindahkan dia kepada makna yang tidak kuat apabila ada dalil. Apabila ada dalil. Apa maksud dia? Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, Imam Hattab tambah pula, ay yuhmalu ala al-ihtimalil marjuh. Maksud dia, disebabkan ada dalil, kalimah tersebut ditanggung. Maksud dia diertikan. Diertikan pada apa? Ditanggung pada apa? Diertikan berdasarkan kemungkinan yang marjuh, kemungkinan yang lemah. Secara bahasa makna tu lemah. Tetapi disebabkan ada dalil, maka dalil menyebabkan kita mampu untuk menyatakan bahawa makna bagi kalimah zahir ini bukanlah berdasarkan makna yang kuat, tetapi sebenarnya makna yang diinginkan adalah makna yang lemah. Makna yang lemah sepatutnya kita tak boleh pegang. Tapi kenapa kita boleh pegang? Sebab ada dalil. Jadi bila ada dalil baru kita boleh pegang. Okey. Soalan daripada sahabat kita Muhaji Singh, mata kaji. Takut juga tu namanya. Muhaji Singh mata kaji. Takut saya. Siapa nama? Muhaji Singh mata kali. Mata kali ke mata kaji? Mata kaji. Semar tilam pula. Tu menakutkan lagi. Okey. Usul fiqh diguna juga ke dalam akidah? Sebenarnya tuan-tuan, konsep takwil dalam istinbat hukum juga digunakan dalam konsep akidah. Sebab ilmu ni dia saling bantu membantu, dan dia sebenarnya saling punya kemesraan antara satu dengan lain. Sebab tu kita akan jumpa juga perbahasan takwil dalam isu akidah, dan nanti akan didatangkan contohnya oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki dan juga Imam ataupun lebih tepatnya didatangkan oleh Imam Al-Mahalli di dalam contoh sebentar nanti. Kerana konsep takwil dalam akidah, kalau akidah perbahasannya bukan untuk istinbat hukum. Akidah tujuannya untuk memahami uluhiyat, nubuwat dan juga as-sam'iyat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan kenabian dan perkara-perkara yang bersifat ghaib. Tetapi disebabkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menceritakan tentang akidah itu digunakan berdasarkan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu caranya atau cara fahamnya adalah sekiranya kalimah itu ada dua makna atau lebih, kalau makna antara banyak-banyak tu ada yang paling kuat, tak boleh kita pegang yang kurang kuat, kita mesti pegang yang paling kuat. Tapi kalau dengan berpegang dengan makna yang paling kuat akan menyebabkan jadi caca merba, jadi pening kepala, kita pun pergi kepada makna yang asal bahasanya tidak kuat tetapi menjadi kuat disebabkan ada dalil. Okey. Wa yusamma hina idzin al-zahira bid-dalil. Wa yusamma hina idzin al-zahira bid-dalil. Ketika itu kalimah yang digunakan berdasarkan makna yang tidak kuat disebabkan ada dalil,
Kita gunakan kalimah itu dengan makna yang tidak kuat secara bahasanya. Tetapi kita gunakan kalimah itu dengan makna yang tidak kuat disebabkan ada dalil. Kalimah itu dinamakan muawwal. Dia tidak dinamakan zahir. Tetapi boleh juga dinamakan az-zahir, tapi tak boleh sebut az-zahir semata-mata, kena sebut az-zahir bid-dalil. Dia menjadi zahir disebabkan dalil. Kalau tidak disebabkan dalil, dinamakan, dia tak boleh dianggap sebagai zahir. Sebab az-zahir adalah kalimah yang ada dua makna atau lebih, tetapi digunakan pada makna yang paling kuat. Macam saya sebut tadi, ana ra'aitul asad. Saya telah melihat seekor singa. Apa makna kuat bagi singa? Sebab singa ada banyak makna. Apa makna kuat bagi singa? Makna yang paling kuat bagi singa adalah seekor binatang yang ganas yang kita semua sedia maklum. Jadi apabila saya telah menggunakan kalimah singa dengan makna binatang yang ganas tadi, maka kalimah asad yang saya gunakan dalam ayat tadi dinamakan al-zahir. Tapi kalau saya sebut ana ra'aitul asada yulqil khutbah yaumal jum'ah, saya melihat seekor singa telah menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, saya gunakan kalimah asad. Tetapi makna yang saya inginkan bukan lagi singa. Yang saya inginkan adalah seorang yang berani. Maka kalimah al-asad yang saya gunakan dalam ayat yang kedua tadi, wallahi ana ra'aitul asada yulqil khutbah yaumal jum'ah, saya melihat seekor singa telah menyampaikan khutbah, telah memberikan pidato pada hari Jumaat. Kalimah singa tadi tidak dinamakan al-zahir. Sebab dia bukan al-zahir. Dia bukan digunakan pada makna yang paling kuat. Dia digunakan pada makna yang lemah. Tetapi dia digunakan pada makna yang lemah kerana ada dalil yang menyokong bahawa makna yang lemah itu rupanya yang diinginkan oleh yang bercakap. Jadi kalimah al-asad dalam contoh yang saya sebut tadi, ra'aitul asada yulqil khutbah, saya melihat seekor singa telah menyampaikan khutbah. Kalimah asad ini tidak dinamakan zahir, dia dinamakan muawwal. Tetapi boleh juga dinamakan al-zahir, tapi kena lapik dengan satu lagi kalimah, iaitu bid-dalil. Dia jadi zahir disebabkan ada dalil. Kalau tak ada dalil, dia tak dinamakan zahir. Sebab al-zahir adalah, kalau semata-mata kalimah al-zahir itu merujuk kepada sesuatu kalimah yang digunakan pada makna yang paling kuat dari sudut bahasa. Tapi kalau saya nak namakan dia juga al-zahir, sedangkan makna yang saya gunakan bukan makna yang paling kuat, boleh, tetapi saya kena lapik. Jangan sebut zahir semata-mata, saya kena sebut zahir bid-dalil. Dia jadi zahir juga disebabkan ada dalil. Kalau tak kerana ada dalil, saya tak boleh namakan dia sebagai al-zahir. Wa yusamma hina idzin al-zahira bid-dalil. Kalau kita tengok ni, Imam Al-Hattab bukan sekadar mengubah kalam Imam Al-Mahalli dalam beberapa keadaan, hatta kalam Imam Al-Haramain pun boleh ubah. Sebab asal mata Al-Waraqah adalah wa yusamma zahiran tanpa alif lam. Lalu Imam Al-Hattab tukar wa yusamma al-zahira. Subhanallah. Jadi Imam Al-Hattab bukan semata-mata mengubah kalam Imam, bukan sekadar membuat sedikit perubahan pada kalam Imam Al-Mahalli, sebaliknya hatta kalam Imam Al-Haramain, pengarang kitab Al-Waraqat juga ada yang diubah suai oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Lalu kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Mahalli, kama yusamma muawwala. Jadi sesuatu kalimah yang sudah digunakan pada makna yang tidak kuat disebabkan ada dalil, kita pun berpegang dengan makna yang tidak kuat, sebagaimana dia boleh dinamakan sebagai az-zahir bid-dalil, dia juga dinamakan muawwal. Jadi kalau macam saya sebut tadi, ana ra'aitul asada yulqil khutbah, saya melihat seekor singa telah berkhutbah. Jadi kalimah asad dalam ayat saya tadi, dia boleh dinamakan sebagai muawwal, dia juga boleh dinamakan al-zahir bid-dalil. Dia tidak boleh dinamakan al-zahir. Jadi bila orang kata taib, kalimah asad ni apa nama dia? Kita kata dia ada dua nama. Nama pertama kita boleh namakan dia sebagai muawwal, sebab muawwal adalah satu kalimah yang digunakan pada makna yang tidak kuat, tetapi dia digunakan pada makna yang tak kuat sebab ada dalil. Jadi saya namakan dia sebagai muawwal sebab ta'wil adalah menukar suatu kalimah daripada makna yang paling kuat kepada makna yang tidak kuat disebabkan ada dalil. Dalam masa yang sama saya juga boleh namakan dia sebagai zahir bid dalil.
Boleh tak saya kata dia juga dipanggil zahir? Jawapannya tidak boleh. Sebab az-zahir adalah merujuk kepada satu kalimah yang digunakan pada makna yang kuat dari sudut bahasa. Saya kata ra'aitul asad, saya telah melihat seekor singa. Al-asad dalam contoh ini baru dinamakan sebagai al-zahir, kerana saya gunakan kalimah asad dan makna yang diinginkan adalah singa itu sendiri, iaitu makna yang paling kuat dari sudut bahasa. Lalu didatangkan contoh, dan ini contoh yang berkait dengan akidah. Jadi seakan-akan Imam Imam Al-Mahalli rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyatakan atau menjawab soalan daripada saudara kita Muhaji Singh Mata Kaji. Subhanallah. Kalau dalam usul fiqh banyaklah kita akan dalam istimbat hukum kita akan jumpa ada kalimah-kalimah yang ditukar ataupun difahami berdasarkan makna yang tidak kuat disebabkan dalil. Maksudnya kita berpegang dengan takwil dalam isu istimbat hukum. Di sini didatangkan contoh dalam ilmu akidah juga berlaku isu takwil. Okey, kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, kama fi qawlihi ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aid. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Cuma kalau kita baca, kita berhenti, kita baca bi'aid. Yang bermaksud apa? Langit kami telah membinanya dengan tangan-tangan. Kalimah aid adalah jamak bagi kalimah yad. Yad, yadan, aidi. Aidi. Jadi kata Imam Al-Jalal Al-Mahalli, kata beliau, fa'inna, cuma kalimah fa'inna kalau kita tengok dalam syarah Imam Mahalli tak ada. Ini fa'inna ni tambah daripada Imam Al-Hattab. Fa'inna zahirahu jam'u yadin. Kalimah aid dalam firman Allah Ta'ala bi'aidin, dengan aid. Apa maksud aid? Aid ada banyak makna. Aid kadang-kadang bermaksud kuwah. Aidun. Kadang-kadang menunjuk pada makna kuwah. Tapi di sini kalimah aid, orang Arab bila sebut aidin, itu secara makna zahir, makna kuat bagi kalimah aid adalah merupakan kata jamak bagi kalimah yad. Yad apa maksud dia? Yad bermaksud tangan. Ni tangan. Maknanya dalam anggota badan yang anggota yang dinamakan sebagai tangan, ini dinamakan sebagai yad dalam bahasa Arab. Yad. Jadi kalau macam binatang pula, dua kaki depan dia itu dinamakan sebagai yad. Walaupun kita orang Melayu panggil kaki depan, kaki belakang, tapi dalam bahasa Arab yang depan tu dipanggil yad, dua yang belakang tu dinamakan kaki. Jadi macam kita, ini namakan yad, tapi kaki yang menyokong badan kita sewaktu berjalan. Jadi berdasarkan makna aid, dan aid adalah jamak kepada yad secara zahir, kalau kita melihat kepada makna bahasa semata-mata, makna yang kuat bagi kalimah aidi bermaksud tangan-tangan. Maksud dia Allah Ta'ala ingin menyatakanlah ayat ni, kalau ditilik semata-mata makna bahasa, langit, kata Allah Ta'ala, kami telah membina langit dengan tangan-tangan. Maksudnya dengan tangan-tangan kami. Maknanya Allah Ta'ala ada tangan. Bukan ada satu tangan. Bahkan bukan ada dua tangan. Ada banyak. Sebab aid adalah jamak. Jamak menunjuk tiga ataupun lebih. Sebab tu kalau kita tak hairan, kalau kita tengok dalam agama-agama lain digambarkan Tuhan itu ada 2-3 tangan. Dalam agama Hindu contohnya. Jadi dalam ayat ini secara zahir, kalau dilihat semata-mata makna bahasa, ia akan menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan-tangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membina langit dengan tangan-tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, wa huwa, cuma kalimah wa huwa ni kalau ikut asal dalam syarah Imam Mahalli, wa zalika, cuma ditukar oleh Imam Al-Hattab, ditukar daripada wa zalika kepada wa huwa. Wa huwa muhalun fi haqqillahi ta'ala. Tetapi maksud ataupun menyandarkan atau menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki tangan, itu adalah mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau pada hak kita sebagai makhluk, ya kita ada tangan. Kucing ada tangan, rimau ada tangan. Tetapi dengan tangan, apa maksud tangan? Dalam bahasa Arab, tangan bermaksud anggota tubuh. Anggota tubuh yang digunakan untuk mengambil sesuatu benda. Itu makna tangan dalam bahasa Arab. Walaupun tangan ada banyak makna, tapi makna yang paling kuat bagi kalimah yad dalam bahasa Arab merujuk kepada makna tangan. Yang kita faham. Itu tangan yang menggenggam, yang menulis, yang memegang, yang menarik. Kaki pula yang menyokong badan ataupun menendang, itu dipanggil kaki. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut kami telah membina, maksudnya Allah menyatakan yang Allah telah membina langit dengan tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makna secara bahasa, Tuhan ada tangan, maknanya Tuhan ada anggota badan. Dan ini mustahil, kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah mustahil bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyatakan Allah ada tangan, menyatakan Allah ada kaki, menyatakan Allah Ta'ala seperti makhluk, ada tempat, berada di langit, daripada langit turun ke langit dunia setiap malam. Memahami perkara ini adalah bercanggah dengan hak Allah SWT. Sebab dalam antara sifat Allah SWT yang kita imani adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah SWT adalah bersalahan, bercanggah sama sekali dengan para makhluk. Makhluk ciptaan Allah mempunyai sifat-sifat, mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk itu bukan ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beranggota badan, berjasad, mustahil Allah berjasad. Bila kita mempunyai lokasi, boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, ia merupakan sifat makhluk dan ia mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila di dalam ayat ini digunakan kalimah yad, dan bila yad dengan maksud bahasa bermaksud tangan, cuma yad dengan maksud tangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Imam Al-Mahalli, fasurifa anhu ila ma'nal quwwah. Cuma kalau kita tengok perhati, kita buat bandingan sikit, kalimah anhu tu bukan kalam Imam Al-Mahalli, itu tambahan Imam Al-Hattab. Fasurifa anhu ila ma'nal quwwah, lalu dialihkan daripada makna tangan tadi. Kalimah aidi dalam firman Allah Ta'ala bi aidin, kalimah bi aidin ini sudah dialihkan daripada makna tangan, kita alihkan kepada makna yang baru, iaitu al-quwwah. Kalau ikut dari segi bahasa Arab, al-yad mempunyai banyak makna. Makna yang paling kuat apa dia? Tangan, yang kita faham, tangan anggota badan. Tetapi disebabkan ada penghalang untuk kita memahami ayat ini dengan makna yang paling kuat dari sudut bahasa bagi kalimah yad, maka kita pun tukar, kita alihkan kalimah ini daripada makna yang paling kuat secara bahasa, kita pergi tukar dan kita fahami dengan makna yang tidak kuat dari segi bahasa tetapi kuat dari sudut akidah, kerana ada dalil. Lalu kita pun pergi kepada makna yang kedua yang dinamakan al-quwwah, kekuatan. Kami telah membina langit dengan kekuatan, bukan dengan kelemahan, bukan dengan susah payah, dengan begitu gagah. Allah mencipta langit dengan gagah sekali, bukan dengan kepenatan, dengan keletihan. Tak, Allah gagah dan Allah menciptakan langit dengan penuh kegagahan. Bukan dengan maksud Allah mencipta langit dengan menggunakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mustahil Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan dan memiliki anggota tubuh badan. Sebab ia mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mustahil? Kata Imam Al-Mahalli, bid-dalilil aqliyil qati'. Kita pindahkan kalimah yad dalam ayat ini daripada makna yang kuat secara bahasa, iaitu anggota badan, kita pindahkan kepada makna kuwah kerana ada dalil. Sebab itu sesuatu kalimah yang mempunyai dua makna atau lebih dan salah satu maknanya paling kuat, kita tidak akan alihkan kepada makna yang kurang kuat secara bahasa, melainkan kalau ada dalil. Kalaulah perkara ini tidak ada dalil, tidak ada penghalang, kita nescaya akan memahami yad dengan maksud tangan. Contoh, qabbil yadi ya akhi. Contoh saya kata pada sahabat saya, qabbil yadi ya akhi, ciumlah tangan saya oi kawan, cium tangan saya. Contoh. Orang yang dengar ni dia tak boleh faham, maksud dia ciumlah
saya dengan kekuatan. Tak, maksud dia yad. Sebab tak ada sebab untuk dialihkan kalimah yad dalam ayat saya tadi kepada makna lain. Sedangkan yad dia sudah ada makna yang paling kuat. Bila tak ada sebarang petunjuk yang menunjukkan saya maksudkan makna lain, maka tak boleh kita pergi kepada makna yang kedua atau ketiga atau keempat. Sebaliknya kita kena pegang pada makna yang paling kuat bagi kalimah yad secara bahasa. Tetapi kalau sudah ada dalil yang menghalang kita menggunakan makna yang paling kuat bagi suatu kalimah tertentu, tak boleh pula kita berpegang dengan makna yang paling kuat secara bahasa ketika itu. Kerana sudah ada dalil yang menghalang. Jadi dalil yang menghalang untuk kita berpegang dengan makna yang paling kuat secara bahasa dalam ayat ini, apa dalilnya? Adalah dalil akal. Kata Imam Al-Mahalli, bid-dalilil aqliyil qati'. Dengan sebab adanya dalil akal. Dalil akal ni dalil tuan-tuan. Sebab seorang kata, kita dalil kita Quran Sunnahnya, akal bukan dalil. Dan akal juga adalah dalil. Akal yang waras itu adalah dalil. Jadi disebabkan dalil akal yang qati', iaitu yang telah putus, yang tidak ada sebarang kesamaran, yang jelas sejelas-jelasnya. Iaitu kalau kita kata Allah ada tangan, maknanya tangan pula yang kita faham adalah maksudnya anggota badan. Maksudnya Allah Ta'ala adalah hasil gabungan beberapa objek. Ada tangan, lepas tu ada pula dalam hadis sebut Allah Ta'ala ada betis, maknanya ada kaki. Lepas tu ada mata, mata mesti di muka, maknanya ada muka. Maknanya gabungan muka, gabungan tangan, gabungan kaki membentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Allah sudah berjasad. Bila berjasad itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala sebut laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu benda pun yang macam Allah Taala. Kalau kita berjasad, Allah berjasad, maka tak adalah percanggahan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah telah menyatakan bahawa tidak ada satu benda pun yang macam Allah. Tanpa sebarang pengecualian. Allah tak datang ke pula sebarang pengecualian. Maknanya, apa sahaja yang dimiliki oleh makhluk yang merupakan sifat makhluk dan merupakan perkara yang melazimi makhluk, itu tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dalil akal lagi. Jadi kalau Tuhan mempunyai anggota, jadi anggota itu pula saling bercantum antara satu sama lain. Mai setiap anggota memerlukan kepada anggota lain. Mai tangan Allah memerlukan kepada jasad Allah, memerlukan kepada kaki Allah, dan itu mustahil kerana memerlukan itu bukan sifat Allah. Allah ghani, Allah Tuhan yang maha kaya yang tidak memerlukan kepada sesuatu. Jadi Allah Ta'ala ni lain terus, dan kita tidak akan mampu untuk memahami hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sebagai contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah Subhanahu Wa Taala di dalam menjelaskan hakikat sesuatu kalimah yang al-zahir, dan bilakah kalimah al-zahir dipindahkan kepada makna yang tidak kuat, lalu ketika itu kalimah tersebut tidak lagi dinamakan al-zahir, sebaliknya dinamakan sebagai al-muawwal atau al-zahir bid-dalil, dengan didatangkan contoh was-samaa banainaha bi'aid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah terlajak kita melihat perbahasan yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli ini dalam ilmu akidah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini saya rasa perlu ditegaskan, sebab ada sedikit kecelaruan berkaitan dengan memahami sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami ayat-ayat yang menggambarkan seakan-akan Allah seperti makhluk. Ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah yang menggambarkan Tuhan seperti makhluk, banyak orang salah faham dan banyak orang salah erti terhadap sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya dalam memahami tindakan ulama-ulama salaf dan ulama khalaf. Okey. Kesimpulan ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Hasyiah Al-Imam As-Sawi contohnya, atau dalam Al-Imam Al-Bajuri, kesimpulannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iaitu Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Pada zaman Nabi dulu, zaman sahabat, mereka faham sebagai orang yang mengikut Nabi, ataupun selepas itu dipanggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apabila pendirian ataupun mazhab Ahlussunnah ni dikembangkan oleh Al-Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi dengan penulisan, dengan penghujahan, maka ketika itu dikenali pula dengan nama yang baru, iaitu Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Hakikatnya
apa yang diimani oleh Rasulullah, apa yang diimani oleh para sahabat, apa yang diimani oleh golongan salaf, juga turut diimani oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Hakikat yang sama walaupun namanya berbeza. Nama je beza. Sampai kata Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, kalau kita faham bahawa akidah Nabi itu tidak berbeza sama sekali dengan akidah Al-Asy'ariyah, maka tak salah kalau kita kata Nabi bermazhab, akidah Nabi adalah akidah Asy'ari. Walaupun bila kita sebut itu orang jadi gini, akidah Nabi akidah Asy'ari, Imam Asy'ari dulu ke Nabi dulu? Kerana hakikatnya akidah Imam Asy'ari adalah akidah Nabi. Jadi akidah Asy'ari adalah akidah Nabi dan akidah Nabi adalah akidah Asy'ari, kerana dia adalah benda yang sama. Ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, dan saya ada menulis artikel di Utusan Malaysia berkenaan dengan isu ini satu ketika dahulu. Kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat-ayat sifat ini ataupun ayat yang menggambarkan seakan-akan Tuhan seperti makhluk ini, ulama kita dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu aliran Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, telah sepakat menafikan Allah seperti makhluk. Kerana Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai', dan dalil akal jelas menyatakan, jelas menunjukkan Allah mustahil bersifat dengan sifat makhluk. Namun datang sebahagian ayat Al-Quran dan juga sebahagian hadis Rasulullah yang menunjukkan secara zahir, maksudnya berdasarkan secara makna bahasa Arab yang paling kuat, makna bahasa Arab yang paling kuat, menunjukkan seakan-akan Allah itu bersifat dengan sifat makhluk. Contoh, Allah ketawa. Bila ketawa maksud dia apa? Ha. Ada suara, ada huruf. Bila Nabi sebut setiap malam Allah akan turun ke langit dunia, maksud dia turun jalan gitu. Itu yang kita faham secara bahasa. Jadi apabila ada ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah yang menunjukkan macam Tuhan seperti makhluk berdasarkan pengertian ilmu bahasa Arab semata-mata, maka ketika itu dia sudah mesti ditakwil. Apa dia takwil? Sarful lafzi an ma'nahu zahir li ma'nan akhar. Kita tukar satu kalimah daripada kita ertikan berdasarkan makna yang paling kuat, kita tukar kepada makna yang kedua. Walaupun makna kedua tu kalau ikut semata-mata bahasa Arab tidak kuat, tetapi dia jadi kuat kerana ada dalil yang lain. Jadi semua ulama Ahlussunnah menafikan Allah seperti makhluk. Dan semua ulama Ahlussunnah menyatakan bahawa ayat yang menunjukkan Allah seperti makhluk itu memang firman Allah. Kalau sabdaan Nabi, memang sabdaan Nabi. Kalau hadisnya sahih ataupun hasan. Jadi maknanya sebagai contoh, bila Allah Ta'ala kata was-samaa'a banainaha bi'aid, semua ulama Ahlussunnah bermula daripada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, turun sampai kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, turun sampai kepada Imam Ghazali, turun lagi sampai kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, turun sampai kepada kita hari ini yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita akan mengatakan bahawa ini adalah ayat Allah, ini adalah sabdaan Nabi, cuma makna yang difahami secara makna bahasa yang paling kuat itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Maknanya bila mustahil, bila Allah kata was-samaa'a banainaha bi'aid, kami telah membina langit dengan tangan-tangan. Mustahil Allah Taala memiliki anggota tangan dengan maksud tangan secara bahasa. Tetapi Allah Taala yang telah berfirman dengan firman ini. Maknanya memang betul ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi makna secara zahir itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu mesti pergi kepada makna yang lain. Tak boleh kita pegang dengan makna yang difahami secara makna paling kuat secara bahasa. Macam kita telah bincang tadi. Maka kita pun pergi kepada makna yang lain. Bila kita pergi saja kepada makna yang lain, itulah dia takwil. Jadi semua ulama Ahlus Sunnah akan mentakwil. Maksudnya mereka akan menolak makna yang zahir. Sebaliknya mereka akan pergi kepada takwil. Mereka akan pergi kepada al-zahir bid-dalil. Mereka akan pergi kepada mu'awwal. Sebab apa mereka pergi kepada mu'awwal dan tak pergi kepada makna zahir, dan sedangkan makna zahir itu makna yang paling kuat dari sudut bahasa? Kerana ada dalil yang menunjukkan bahawa makna paling kuat secara bahasa itu bukan yang diinginkan oleh Allah dan juga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka
bila sudah takwil, mereka sudah tidak berpegang dengan makna zahir, maka ketika itu ulama ahlu sunnah mempunyai dua pendirian dalam isu takwil. Sebahagian ulama, dan ini kebanyakan pendapat ulama salaf, mereka berpegang dengan at-ta'wil al-ijmali, iaitu mereka menolak makna zahir, tetapi mereka berpegang dengan takwil secara ringkas, secara kasar begitu. Apa maksud at-ta'wil al-ijmali? Mereka akan kata, contohnya dalam ayat ini, was-samaa'a banainaha bi'aid. Ayat ini adalah ayat Allah Ta'ala. Ini betul firman Allah Ta'ala. Ayat ini secara makna bahasa Arab menunjukkan Allah ada anggota tangan. Mustahil Allah ada anggota tangan. Maknanya ada makna lain dan bukan makna anggota tubuh yang kita faham secara bahasanya. Apa maknanya? Kami tak tahu. Kami serahkan kepada Allah. Adakah maknanya begian atau makna yang begian? Saya tak pasti. Hanya Allah yang tahu. Sedangkan yang pasti bukan makna tangan dengan maksud anggota tubuh. Itu pendirian ulama salaf. Jadi di sini yang banyak orang salah. Orang ingat ulama salaf mereka mengatakan Tuhan mempunyai tangan dengan maksud memang mereka beriman Allah Ta'ala ada tangan. Makna Tuhan mencipta langit dengan tangan, memang Tuhan ada tangan. Lalu sebagian orang kata inilah pendirian ulama salaf. Sebenarnya berlaku kesilapan dari sudut ini. Kerana ulama salaf beriman lafaz itu adalah daripada Allah, tetapi tidak menjadikan lafaz itu berdasarkan makna bahasa yang paling kuat bagi kalimah itu. Sebaliknya, mereka beriman ini firman Allah Ta'ala, tetapi makna bagi kalimah yad contohnya, bukan lagi makna yang paling kuat dari sudut bahasa. Sebaliknya, makna yad di sini bermaksud lain. Mereka sudah pindah kepada makna yang baru. Cuma ulama salaf, kebanyakan mereka mengambil sikap tidak mahu menyatakan dengan begitu yakin atau menyatakan dengan jelas-jelas dan terang-terang apakah makna kedua setelah mereka menolak makna zahir bagi kalimah yad. Mereka kata Allah Ta'ala yang sebut. Kita tak boleh faham makna yad dengan maksud tangan, sebab ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada makna lain. Apa maknanya? Serahkan kepada Allah. Jadi ulama salaf mereka takwil, cuma mereka takwil dengan ringkas. Mereka hanya memindahkan kefahaman mereka daripada berpegang dengan makna zahir kepada makna yang lain. Bila orang tanya apa maknanya Syekh? Saya tak tahu, serah pada Allah Ta'ala. Allah yang sebut, Allah yang lebih tahu. Itu pendirian kebanyakan ulama salaf. Ulama khalaf pula, mereka berpendirian macam ulama salaf, iaitu mustahil ayat ini bererti Allah ada tangan. Mustahil. Walaupun Allah sebut Allah ada tangan dan kita beriman itu firman Allah, mustahil makna tangan ini adalah anggota badan. Maksudnya sama dengan ulama salaf. Maksudnya mereka pun pergi kepada makna yang kedua, mereka pun takwil. Setelah mereka pergi kepada makna yang kedua, ulama salaf mereka tidak mahu mencari apa makna yang kedua. Mereka takut tersilap. Lalu mereka serahkan kepada Allah. Sehingga ulama salaf kita kebanyakan dulu bila baca hadis-hadis seperti ini, mereka akan baca semata sahaja dan mereka menafikan makna yang mustahil bagi Allah dan mereka kata Allah Ta'ala lebih tahu apa maknanya. Begitu. Ulama khalaf pula, mereka disebabkan kalimah ini ada pelbagai makna. Ada makna yang paling kuat, contoh yad. Makna paling kuat adalah tangan. Ini mustahil bagi Allah, maka mereka menolak makna yang paling kuat. Mereka meneliti pula makna yang kedua, yang ketiga, yang keempat bagi kalimah yad berdasarkan penggunaan orang Arab. Kalimah yad dalam bahasa Arab selain pada makna tangan, apa lagi makna dia? Tengok makna yang kedua, sesuai tak dengan Allah? Ke makna yang ketiga sesuai? Ke makna yang keempat sesuai? Ke makna yang kelima sesuai? Lalu mereka berijtihad di dalam mengenal pasti apakah kemungkinan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada firman-Nya was-samaa'a banainaha bi'aid. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada beza di antara ulama salaf dan khalaf dari sudut kesemua mereka menafikan makna anggota tubuh, makna Allah bertempat dari dalam ayat-ayat mutasyabihat. Semua ulama salaf, maknanya akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah tabi'in, tabi'in yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh baginda Nabi sampai kepada hari ini yang kita kenali dengan nama Ahlus Sunnah atau juga dikenali dengan nama Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Semua mereka menafikan
sifat-sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma beza di antara salaf dan khalaf adalah dari sudut nak cari tak makna yang kedua yang diinginkan oleh Allah setelah kita menafikan makna pertama yang paling kuat dari sudut bahasa, ke tak nak cari? Nak cari ke tak nak cari? Kalau nak cari dengan ilmu, bukan cari dengan syahwat, dengan ilmu. Maksudnya kalau nak cari, mereka akan kaji secara ilmu, dan inilah pendirian kebanyakan ulama khalaf. Kalau tak nak cari, okey, kita dah tak percaya Allah Ta'ala ada tangan, sebab itu mustahil bagi Allah. Bila Allah sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, secara zahir istawa maksudnya duduk. Macam tuan-tuan duduk atas kursi, mustahil Allah duduk. Mustahil secara maknanya Allah memiliki tempat, boleh duduk pula atas satu objek yang lain. Itu mustahil bagi Allah, sebab itu sifat makhluk. Jadi bila Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada makna lain. Apa maknanya? Ulama salaf kebanyakannya tak nak kaji. Mereka takut mereka tersilap dalam menentukan makna tersebut. Lalu mereka kata Allah Ta'ala yang sebut, Allah Ta'ala yang tahu. Yang pasti, memang pasti, mustahil Allah bertempat, mustahil arash, atas arash ada Allah. Mustahil. Inilah pendirian ulama salaf dan khalaf. Cuma bezanya ulama salaf kata bila Allah sebut Allah istawa, kalau ikut maknanya duduk atas langit, atas arash. Mustahil, ada makna lain. Apa maknanya? Kami tak tahu. Serah kepada Allah. Ulama khalaf pula menyatakan ada makna lain. Lalu mereka mencari istawa, antara makna yang digunakan dalam bahasa Arab adalah istaula, iaitu menguasai, bukan duduk, sebaliknya menguasai. Walaupun secara bahasa istawa adalah lebih kuat kepada makna duduk, tetapi disebabkan ada dalil, maka para ulama tidak berpegang dengan makna duduk, sebenarnya pergi kepada makna yang lain, iaitu menguasai. Ada juga ulama yang mungkin akan pergi pada makna yang ketiga, keempat dan sebagainya. Mungkin dalam menentukan makna sesuatu ayat dan juga hadis yang sama-sama ini, ada ulama faham makna yang bagian, ada ulama faham makna yang bagian. Walaupun mereka berbeza pendapat dalam menentukan makna yang diinginkan oleh Allah, namun kesemua mereka menafikan Allah seperti makhluk. Kerana ia adalah satu benda yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kita semuanya daripada zaman Nabi sampai ke hari ini, kita mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala bercanggah dengan makhluk. Jadi saya sebut kali ini kerana banyak sahabat kita kata, sebahagian sahabat kita yang beriktikad dalam hatinya Allah memang di langit. Di langit tu ada Allah. Dengan bukti kita berdoa angkat tangan, ini bukti Allah di atas. Allah dengan maksud di atas tu, di langit itu, kalau kita pergi ke langit, kita akan jumpa Allah di situ. Maksudnya Allah bertempat. Mereka kata ini pendirian ulama salaf. Yang kamu yang kita takwil ni ulama khalaf, ni tak betul. Sebenarnya mereka telah salah faham, kerana mengatakan Allah seperti makhluk itu bukan akidah ulama salaf. Itu bukan akidah ulama khalaf. Itu akidah musyabbihah. Itu akidah golongan yang menyatakan Allah seumpama makhluk. Sedangkan ulama-ulama ahlu sunnah, sama ada khalaf ataupun salaf, mereka akan menafikan Allah Ta'ala memiliki lokasi, bertempat dan sebagainya. Kerana ini semua sifat makhluk. Mustahil Allah seperti makhluk. Ada makna lain. Apa maknanya? Ulama salaf kata kami tak nak cari, hanya Allah yang tahu. Ulama khalaf pula mencari berdasar ilmu. Sebab tu para ulama kita sering sebut tariqatus salaf aslam. Cara fikir ulama salaf dalam ayat-ayat seperti ini lebih selamat. Kenapa? Bila mereka tak menentukan makna yang Allah Ta'ala nak inginkan sebut, setelah mereka nafikan makna yang mustahil bagi Allah, maknanya mereka tidak melakukan kesilapan, maka mereka selamat. Dalam masa yang sama, ulama juga menyatakan wa tariqatul khalafi a'lam.